تكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat sama-sama hadir ke dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diqabul, ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita menyambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawwuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa hafizahullah ta'ala. Kita sambung pada malam ni, tuan-tuan, pada perkara yang keempat, iaitulah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang berkehendak menyucikan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebelum kita nak baca perkara yang keempat ini, suka untuk kita perkatakan, bila kita nak mendapatkan kebaikan pada sisi Allah Ta'ala, ianya hendaklah melalui jalan yang betul. Ianya perlu melalui jalan-jalan yang diajak
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengikuti jalan yang betul ini, ianya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya apa yang dia buat akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita perlu tuan-tuan menambah maklumat setiap masa, menambah lagi keilmuan kita setiap masa. Dan ilmu ni dia merupakan satu benda yang kita kena tambah setiap masa. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma. Allah suruh kepada Nabi SAW supaya berdoa kepada Allah dengan doa ni, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkan lagi ilmu yang ada pada aku ya Allah. Tuan-tuan, pasal apa kita kena menambah maklumat ni? Supaya perjalanan kita betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, dia adalah perjalanan yang sangat dibenci oleh syaitan, oleh iblis. Iblis lagi dia tak suka. Malah dia dah buat dah perjanjian dengan Allah Ta'ala bahawa umat manusia ni dia akan sesatkan sesesat-sesatnya. Dan iblis syaitan dia menyesatkan manusia. Dia bukan daripada jalan yang telah pun diketahui pengharamannya. Dia bukan melalui itu. Dia bukan melalui daripada perkara-perkara maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau perkara maksiat kepada Allah, biasanya orang dia akan balik kepada Allah Ta'ala. Malah kalau ditanya kepada si pembuat maksiat, contoh kalau dia berzina, dan kalau tanya dengan orang berzina, dosa tak zina? Tuan-tuan, sampai mati, malah sampai kiamat sekalipun, dia akan kata zina tu haram bagi dia. Tuan-tuan, tapi dia buat zina ni. Dan dia tahu berkenaan dengan pengharaman zina tersebut. Tanyalah dengan orang-orang yang buat dosa dengan Allah Ta'ala, maka dia akan kata perbuatan yang dia buat itu adalah dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis syaitan ni, dia menyesatkan manusia melalui jalan apa? Dan tuan, dia menyesatkan manusia daripada jalan ilmu. Dia menyesatkan manusia daripada jalan ibadah. Dia menyesatkan manusia daripada jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kerana tu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dia mengarang kitab Talbisu Iblis, beletan iblis. Dan tuan, setiap daripada golongan itu berisiko untuk ditipu oleh iblis, untuk ditipu oleh syaitan. Supaya apa? Supaya hamba ini dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi nampak perbuatan dia okey. Nampak perbuatan dia macam elok. Tetapi tak. Yang ni yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka melakukan kebaikan, kata Allah Ta'ala. Tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan kebaikan. Malah benda yang mereka lakukan itu adalah perkara yang tidak disukai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu Allah perintah pada Nabi supaya berdoa dengan doa ni, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan lagi pengetahuan yang ada pada aku ni, supaya apa? Perjalanan ni dia sampai kepada akhirnya. Dan kita akan mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya, sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala menceritakan orang yang bertakwa kepada dia. Dan orang bertakwa ni ciri dia apa? Ciri dia adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Kemudian dia mendirikan, dia percaya pada Quran. Kemudian dia percaya kepada perkara-perkara ghaib. Kemudian dia mendirikan sembahyang. Kemudian dia menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya orang yang bertakwa ni, apa ganjaran Allah Taala beri kepada dia? Allah Subhanahu wa taala kata, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berjaya ni macam mana? Disebut oleh Al-Imam Al-Jalalain dalam tafsir Al-Jalalain, menyebut orang yang berjaya ni iaitulah dia berjaya fid dunia wal akhirah. Dia berjaya di dunia dan juga dia berjaya nanti pada hari akhirat besok. Dan maka kerana tu, orang yang nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mesti melalui daripada perjalanan yang betul, yang ditunjukkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para alim ulama. Dan maka dengan dia menjalani jalan tu, mudah-mudahan dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, yang keempat dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata al-i'tizalu 'anil nas. Dan yang perkara yang keempat, hendaklah dia mengasingkan dirinya daripada manusia. Dan tuan, macam mana kata mengasingkan diri daripada manusia ni? Sebab tu tadi kita sebut. Dan tuan, benda-benda lagu ni lah yang perlu kepada pencerahan, yang perlu kepada penghuraian. Kalaulah dia hanya setakat baca tajuk mengasingkan diri daripada manusia, dan tuan, dia akan katuk habis rumah dia, dia katuk pintu rumah dia, dia pergi katuk tingkap rumah dia, dia tak keluar daripada rumah, dia tak bergaul dengan orang. Dan tuan, malah apa ni nak menyampaikan kebaikan pun dia tidak akan sampaikan. Pasal apa? Dengan alasan dia kena mengasingkan diri daripada manusia. Dan tuan, jadi kita terang lagu mana yang kata mengasingkan diri daripada manusia. Ni perkara yang keempat. Setelah kita terang sebelum ni, bangun pada waktu malam. Orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, dia guna waktu malam semaksimal yang mungkin. Kerana waktu malam ni kita sebut dah, dia adalah waktu yang sangat berharga. Dan tuan, pasal apa berharga? Kerana orang lain lena. Orang ni sahaja 2-3 orang, dalam satu dunia ni berapa kelompok sahaja yang bangun pada waktu tu. Kerana tu dia diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu malam ni makdubatus salihin, ianya adalah kenduri kendara, pesta
bagi orang-orang saleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kita bangun pada waktu malam. Dan yang dikehendaki waktu malam tu bila? Sepertiga malam. Tuan-tuan, sepertiga malam bila? Kita dah sebut sebelum ni, bermula daripada pukul 2:30 sampailah azan subuh. Semua waktu itu adalah waktu dimustajabkan berdoa kepada Allah. Dan pada waktu itulah manusia dia dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi orang-orang yang nak dekatkan diri pada Allah, pasti dan pasti dia akan bangun pada waktu tersebut. Kenapa? Waktu itu adalah waktu diberikan anugerah oleh Allah Taala. Baik. Yang keempat dia kata al-i'tizalu 'anil nas. Hendaklah dia mengasingkan diri daripada manusia. Apa yang dikehendaki dekat sini? Wa yaqsudu bihi ayyatajannabal insana liqa'an nas fi ghairi daruratin min ma'ashin aw talabi ilmin aw ta'limihi aw silatir rahimi. Dia kata yang dimaksudkan dengan mengasingkan diri daripada manusia ni, apa dia? Dia menjauhkan diri daripada berjumpa dengan manusia. Selain daripada perkara-perkara yang dia ada hajat saja. Tuan-tuan, ni yang dikehendaki. Daripada mengasingkan diri. Nah, maknanya dia mengurangkan percampuran dia dengan manusia. Melainkan. Dia melainkan. Dia bukannya pergi lari, tiba-tiba duduk gunung tak tentu saya. Tuan-tuan, dia bukannya pergi lari, duduk dekat tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan, kalau seorang da'i, seorang yang menyeru orang kepada kebaikan, dia tidak boleh mengasingkan diri dia daripada manusia. Malah dia kena bercampur dengan manusia. Kalau dia lari, tuan-tuan, maknanya dia telah lari daripada tanggungjawab membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tengok bagaimana Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Nabi Allah Yunus alaihissalam dia berdakwah kepada kaum dia. Kemudian kaum dia tidak menerima dakwah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan ni dakwah para nabi terdahulu dah. Kan? Termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah nabi ni berat sehingga Allah Taala kata apa? Alladhi anqadha dhahrak. Kalaulah diletakkan beban ini di atas belakang nabi, maka nescaya akan patah tulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni dakwah para nabi, dia bukannya senang. Enggak. Hari ni kita dakwah, nak kata dakwah pun malu. Nak kata dakwah pun malu. Malu pasal apa? Kita pergi kuliah, lepas-lepas kuliah ada kepala ikan orang sedia. Nanti lepas-lepas kuliah entah ada orang ajak pergi minum tang mana-mana. Tuan-tuan, ni dakwah kita. Diberikan pula sagu hati pula lagi. Tuan-tuan, jauh beza daripada dakwah para nabi, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi Nabi Allah Yunus alaihissalam bila mana dia lari daripada, bukan lari, dia rasa kecil hati. Tuan-tuan, dia berasa hati bila mana kaum dia tidak mau menerima seruan daripada Nabi Allah Yunus alaihissalam ini. Tuan-tuan, bila dia lari, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Allah Yunus alaihissalam. Tu yang kena telan dengan ikan besar. Tuan-tuan, kena telan dengan ikan paus. Sehinggalah Nabi Allah Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Ta'ala. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan tuan Nabi Yunus berdoa dengan doa ni, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana dia menjauhkan diri dia daripada kaum dia. Dan tuan, jadi ada orang-orang yang dia tak boleh jauh daripada orang. Dan tuan, jadi yang dimaksudkan dekat sini apa dia? Dia menjauhkan diri dia. Dia mengurangkan pergaulan dia dengan manusia-manusia yang berada di sekeliling dia. Fi ghairi daruratin, melainkan dalam keadaan yang memerlukan sahaja. Min ma'ashin, iaitulah untuk kehidupan dia. Maknanya untuk dia meniaga, kemudian dia kena jumpa orang tersebut kerana urusan-urusan. Dia boleh pergi jumpa. Au talabi ilmin, ataupun kerana dia pergi bercampur dengan manusia, kerana dia nak menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ni kena campur lah macam ni. Dia kena berkawan lah bila mana dia menuntut ilmu. Au ta'limihi, ataupun kerana dia nak pi mengajar kepada orang lain. Au silatir rahim, atau kerana dia nak bersiraturrahmi dengan sesama kaum kerabat dia. Dan tuan, kalaulah di atas urusan-urusan tadi, maka bolehlah untuk dia bercampur dengan manusia ni. Tuan-tuan, tapi kalau saja-saja dia nak bercampur apa ni dengan manusia kerana untuk dia membuang masa. Tuan-tuan, buang masa ni sebenarnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ma khalaqtu liddadin, kata Nabi, aku tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk buang-buang masa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, jadi kalau perjumpaan kita dengan orang hanya sekadar untuk buang-buang masa sahaja, ataupun tidak menampakkan dia punya manfaat dia, dan tuan, pada masa ini adalah lebih baik kita jauhkan diri daripada manusia. Pasal apa? Dan tuan, sebagai penjagaan kita, agar kita tidak terjatuh di dalam dosa kepada Allah Ta'ala. Bila duduk dengan orang, kadang-kadang kita dengar keburukan orang. Dan tuan, kadang-kadang bila kita duduk dengan orang ni, kadang-kadang kita tak boleh jaga mulut kita. Dan tuan, kadang-kadang bila duduk dengan orang ni, tuan, kita tak boleh jaga kita punya pandangan kita. Dan yang lebih berat lagi, bila kita terpengaruh dengan perangai-perangai yang tidak elok. Dan tuan, sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalisul wahdah ahsanun min jalisil jamaah, kata Nabi. Duduk seorang-seorang lebih baik daripada kamu duduk ramai-ramai. Yang mana ramai-ramai ni tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi benda ni dia dah jadi satu tabiat kita, jadi budaya. Kita dah jadi budaya dah, kan? Kita apa ni kadang-kadang duk sembang perkara yang apa ni macam-macam lah. Kadang-kadang ada yang terjadi, tuan-tuan, duduk sembang elok-elok, tiba-tiba duk gaduh tengah-tengah duk sembang. Nah, duk main dam, habis berterabak dam semua sekali. Ada tak puas hati dan sebagainya. Tentang kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalisul wahdah, kadang-kadang duduk seorang-seorang ni afdalun, dia lebih afdal lagi daripada duduk ramai-ramai, kalau ramai-ramai itu tidak mendatangkan manfaat. Maknanya tidak mendekatkan kita, tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sebaik-baik ikhwan, sebaik-baik kawan adalah kawan yang bila kita dekat dengan dia, dia mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia mengingatkan kita berkenaan dengan pahala dan juga dosa. Dan Nabi kata, yang ni adalah sebaik-baik kawan dan berkawanlah dengan dia. Tahu pasal apa? Kerana dia mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kawan ni jangan duk buat main-main. Nah, pasal apa? Kerana pengaruh kawan ni dia begitu besar. Oi, besar pengaruh kawan ni. Nah, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu berada di atas agama kawan dia. Kerana tu Nabi sebut fanzur. Kerana tu kamu kena perhati. Man yukhalil. Dengan siapa yang kamu berkawan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, betul ya? Nabi sebut ni betul ya? Betul. Ya, nah, lagilah tuan-tuan. Kalau dia ni jenis ada cok rasmi lah, lagi. Minta maaf lah. Tuan-tuan, minta maaf. Lagi kalau kawan ni ada cok rasmi. Cok rasmi lagu mana? Dia ni daripada kumpulan sekian-sekian. Oh, dia akan ikut cara kumpulan-kumpulan ni. Dia ni daripada kumpulan sekian-sekian. Dia cara dengan kumpulan ni. Kok mana pun dia menangkan kumpulan, kita panggil. Tuan-tuan, padahal yang disuruh kita berpihak itu bukan kumpulan. Yang disuruh kita berpihak ini adalah kepada kebenaran. Kerana tu Allah Ta'ala sebut, kunu ma'as sadiqin. Kamu kena bersama-sama dengan orang-orang yang benar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, benar ni dia melangkaui kumpulan. Benar ni dia melangkaui anggota. Benar dia boleh berlaku daripada sesiapa pun juga. Dan tuan, hatta kalau pencuri pun, pencuri kan, kalau dia pergi kat kita, ni abang, tutup pintu rumah, nanti sat lagi kawak masuk boleh tak? Padahal yang beritahu ni itulah kawak dia. Itulah dia punya pencuri dia. Kan macam cerita Doremi kan. Ada apa ni, penyamun Lone Ranger. Dia kata mana satu samdul, dia kata tak tutup pintu, nanti kalau pencuri masuk, dia salahkan pencuri. Tuan-tuan, betul tak nasihat ni? Tuan-tuan, nasihat ni betul. Maka kerana tu kadang-kadang kebenaran ni, dia bukannya ada pada puak dan sebagainya. Dia melangkaui lebih daripada perkara tersebut lagi. Maka kerana tu Nabi kata, duduk seorang-seorang kadang-kadang lebih baik daripada duduk ramai-ramai yang tidak mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi kata, jalisul jamaah, duduk beramai-ramai itu lebih baik, kata Nabi, min jalisil wahdah, daripada duduk seorang-seorang. Duduk ramai-ramai itu lebih baik, Nabi kata. Dalam setengah masa, duduk beramai-ramai itu lebih baik, kata Nabi. Bila? Dan tuan, bila mana jamaah itu, bila mana kawan-kawan itu, bila mana orang-orang itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi kita boleh simpulkan dekat sini, kenapa ulama sebut mengasingkan diri daripada manusia? Ini adalah kerana menjaga hati, supaya hati tu tadi tak ada rasa geram kat kawan kita, supaya tak ada perasaan tak puas hati, supaya hati jauh daripada dosa, supaya hati jauh daripada dengki, supaya hati jauh daripada tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aqillud dukhul 'alal aghniya. Nabi kata, kurangkan kata Nabi, masuk kepada orang-orang yang kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, aqillu dukhul 'alal aghniya. Kurangkan kamu masuk ke tempat orang-orang kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, korang masuk tempat orang kaya ni bukanlah atas jalan haram, tak haram pun. Tak haram pun. Malah ada je adik-beradik kita yang kaya. Dan tuan, malah ada je kawan-kawan kita yang berada
Tuan-tuan, kita boleh pi, tak ada masalah. Tapi Nabi sebut, aqillud dukhul alal aghniya. Kurangkan masuk kepada orang-orang yang kaya. Tuan-tuan, ni bukannya haram ni. Walaupun hadis ni bentuk dia macam bentuk larangan, tetapi dia bukannya sebuah larangan. Nabi tak larang. Tuan-tuan, Nabi tu apa dia maksud? Kurangkan masuk kepada orang-orang kaya ni. Tuan-tuan, Nabi takut kalau hati kita terpaut dengan kekayaan orang tersebut. Kerana tu Nabi sebut kalau kamu masuk kepada orang kaya ni, kadang-kadang Nabi kata fa innahu qaminun. Kadang-kadang Nabi kata bila kamu masuk kepada orang-orang kaya ni, qamin, kadang-kadang membuatkan kamu lupa dengan nikmat yang Allah beri kepada kamu. Dan kita masuk rumah dia, tengok kawan tu pakai Range Rover yang 2023 ni. Kan? Tengok, saya pun sebut Range Rover. Maknanya apa? Oi, tengok tu teringin dia. Kan? Dan kita pergi kat rumah kawan kita, masuk tengok Range Rover 2023. Harga berapa? Tuan-tuan, Recon yang 1 juta lebih. Recon. Masya-Allah. Mahal. Tuan-tuan, dia akan terfikir, ni yang Nabi takut. Tuan-tuan, sebab itu kena asingkan diri daripada manusia. Tuan-tuan, untuk kita jaga kita punya hati, tetapi tidaklah menghalang kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, kurangkan masuk kepada orang kaya. Pasal apa? Tuan-tuan, Nabi tak mau. Bila kita pergi dekat rumah orang kaya, nanti tengok kawan ni pakai kereta mewah, dia pun mula termenung. Bila agak-agaknya boleh pakai macam ni. Tuan-tuan, dia cuma pakai Viva Elite lah, 1.0. Kan? Kena dia lalu kat jalan Meregong yang tengah duk buat tu, gegak. Gegak, bergegak habis, balik-balik dia mau urat terus. Viva Elite 1.0. Kan? Tuan-tuan, dia termenung. Bila agak-agak boleh macam ni, bila. Tuan-tuan, dia terlupa. Ni Nabi kata lupa. Fa innahu qamin. Nanti menyebabkan dia lupa dengan nikmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia lupa orang yang naik geret. Dia lupa dengan orang yang pandang kereta dia ni, orang endak-endak kereta dia ni. Tuan-tuan, dia lupa kepada orang yang tak boleh nak pakai kereta. Dia lupa pada orang ni. Sedangkan tuan-tuan, walaupun dia pakai Vivo Elite, alhamdulillah, kereta walaupun sedikit kecil, tapi hutang tak ada. Tuan-tuan, tapi kereta dia ada aircon, kan, boleh rasa sejuk. Tuan-tuan, dengan kereta tu dia boleh pergi kuliah, dengan kereta tu dia boleh pergi sembahyang berjemaah dan sebagainya. Tuan-tuan, kerana tu Nabi sebut aqillud dukhul 'alal aghniya, sedikitkan masuk kepada orang-orang kaya, fa innahu qamin, kerana apa? Dia akan menyebabkan kamu lupa dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi ni bukan larangan. Nabi nak suruh kita berjaga-jaga. Maka yang kita bincang malam ni, pasal apa yang suruh asing diri daripada manusia? Supaya hati tersebut terjaga, hati itu senantiasa hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kata lagi, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, fafirru ilallah, maka pergilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ni Allah Subhanahu wa taala suruh supaya manusia ni setiap masa fafirru ilallah, balik kepada Allah. Kamu kena pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena banyak masa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Setiap masa kita disuruh supaya ingat dan ingat kepada Allah Ta'ala. Kita disuruh supaya
mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tu Allah Taala sebut, fafirru ilallah. Hendaklah kalian semua pi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu, amalan-amalan yang kita duk buat tak kira lah apa-apa. Sembahyang sunat, lepas tu lagi apa? Zikir kita duduk dalam majlis kuliah. Tuan-tuan, ni semua adalah jalan-jalan untuk orang ni dia pi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang pi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang selamat. Tuan-tuan, dia selamat bila dia balik kepada Allah Taala. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut, kenapa orang-orang yang bertakwa ni dia berjaya? Dunia dia berjaya. Tuan-tuan, maksud dia berjaya dunia ni, dia lepas daripada fitnah dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita lepas daripada fitnah dunia ni. Tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, dia kata apa? Bila turun fitnah, orang yang tak mengetahui, dia tak tahu bahawa itu adalah fitnah. Dia tak tahu. Setelah daripada fitnah itu diangkat oleh Allah Ta'ala, barulah dia perasan yang rupa-rupanya itu adalah fitnah di atas diri dia. Tuan-tuan, ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Kerana tu, fafirru ilallah. Hendaklah dia berlari, hendaklah dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut orang yang bertakwa, pasal apa yang dia berjaya? Dunia, akhirat, dia berjaya. Mana? Masya-Allah. Kerana tu orang ni package orang ni. Kata masya-Allah. Kalau dia ni orang yang bertakwa pada Allah, kalau dia ni orang yang menjadikan diri dia sebagai hamba kepada Allah, kemudian dia mendapatkan harta daripada sumber yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ni adalah orang yang mendapat package yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia jadi hamba, kemudian dia dapat harta daripada sumber yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut pasal apa orang-orang ni berjaya. Tuan-tuan, dia berjaya pasal apa? Kerana ulaika ala hudan mir rabbihim. Kerana orang-orang ni berada di atas petunjuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita duk faham petunjuk Allah ni pada bab sembahyang saja. Tuan-tuan, kita faham petunjuk Allah Ta'ala ni pada perkara-perkara spiritual, batin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, rugi. Bila mana kita tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala juga dalam perkara keduniaan, rugi. Dan inilah dia musuh-musuh Islam. Dia mai kepada kita, dia pesongkan kita. Dan dia pesongkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikut apa dia petunjuk Allah Taala, dia berjaya dunia dan juga dia punya akhirat, dia akan berjaya. Pasal apa? Kerana hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui akan segala-gala perkara. Kerana tu Allah Ta'ala kata ulaika ala hudan min rabbihim. Dan ni rahsia, ini resepi kejayaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai ikutan mereka. Dan masya-Allah, masya-Allah, tuan-tuan, kita tengok kalau kita didik anak kita pun dalam keluarga kita sendiri, dalam keluarga kita. Tuan-tuan, kalau kita buatlah apa yang ditunjuk Quran, apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat rasa, macam mana anak ni hormat kat kita. Macam mana anak ni dia boleh ada perasaan
takut dengan apa ni, dengan maksiat. Kadang-kadang dia berasa bersalah pula. Dia berasa bersalah pula kalau tak tolong orang apa semua sekali ni. Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Ini merupakan apa dia? Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bila mana orang ni dia menjadikan hidayat Allah taala itu sebagai panduan kehidupan dia. Maka kerana tu Allah taala kata fafirru ilallah. Kamu kena pergi balik pada Allah taala. Inni lakum minhu nadhir mubin. Sesungguhnya akulah, Allah taala kata, pemberi peringatan yang jelas, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata lagi wa fil hadis, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut berkenaan dengan orang-orang yang mengasingkan diri ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia telah berkata, qala rajulun, telah berkatalah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi afdalu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling afdal pada sisi Allah? Manusia yang mana? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah. Iaitulah orang-orang mukmin yang berjihad pada diri dia. Dia berjihad dengan diri dia dan dia berjihad dengan harta dia fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ni adalah seafdal-afdal manusia pada sisi Allah taala. Qala, maka lelaki ni tanya lagi, thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah yang afdal pada sisi Allah setelah orang-orang yang berjihad dengan diri dia, dengan harta dia pada jalan Allah taala? Kemudian tu siapa dia? Tuan-tuan, kita nak berjihad perang angkat senjata ni, mungkin tak tahulah kita dapat kat kita, boleh kat kita ataupun tidak. Kadang-kadang benda-benda ni diberikan kepada orang lain, tak diberikan pada kita. Tapi sahabat ni dia tanya dengan Nabi, summa man, kemudian siapa yang afdal pada sisi Allah taala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma rajulun, kemudian seseorang, mu'tazilun fi syi'abin, iaitulah orang-orang yang mengasingkan dirinya, fi syi'abin, iaitulah dia mengasingkan dirinya di bukit-bukit, minasyi'ab, daripada bukit-bukit, ya'budu rabbahu, lalu mereka itu menyembah akan Tuhannya. Dan tuan, maksud daripada hadis ni, yang mana Nabi SAW nak sebut, orang yang afdal ni adalah orang yang banyak masa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ni dia orang yang menjaga dia punya hati dia. Dan sehingga kan ulama tasawuf kata, masya-Allah tabarakallah, disebutkan oleh ulama tasawuf. Ulama tasawuf tahu yang mana konteks hadis ni. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam konteks pada zaman itu, yang mana pada zaman tu nak jumpa dengan orang pun susah. Dan juga pada zaman tu kalau orang nak lari, orang akan lari pergi ke gunung-gunung, fi syi'ab, ke gunung-gunung. Tuan-tuan, tapi ulama masya-Allah ni kata berjalan atas hidayah Allah taala. Tuan-tuan, ulama dia terang, tapi akan tiba satu masa, kata ulama, yang mana kita tak dapat lagi asingkan diri daripada manusia. Pasal apa? Kerana kehidupan kita pada hari ini yang sibuk. Tuan-tuan, nak tak nak kita bergelumang dengan dunia ini. Tuan-tuan, jadi nak buat lagu mana? Kata ulama, ada satu lagi pengasingan. Ni dia. Tuan-tuan, ada satu lagi pengasingan. Yang ni kita mengasingkan diri dengan tubuh badan kita untuk jaga hati. Tuan-tuan, tapi ada satu lagi, dan inilah yang paling besar sangat pada sisi Allah taala. Apa dia? Tuan-tuan,
dia bercampur dengan manusia, tetapi hatinya dengan siapa? Hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya dengan mereka, tetapi hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebagaimana Ibnu Sirin rahimahullahu taala, tuan-tuan, Ibnu Sirin sehingga kan orang kata kepada Ibnu Sirin, kalaulah kamu tengok keadaan Ibnu Sirin, kamu tak percaya yang dia ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kamu takkan percaya. Pasal apa? Kerana Ibnu Sirin, kalau dia ketawa, kalau dia gelak, sehingga mengeluarkan air mata. Maknanya dia gelak sungguh. Tetapi sahabat-sahabat dia kata apa? Sahabat-sahabat Ibnu Sirin kata apa? Tetapi Ibnu Sirin ni pada waktu malam, kalau kamu tengok dia, kamu akan tengok dia akan menangis teresak-esak bermunajat pada Allah di malam hari, persis sebagai seorang kanak-kanak kecil yang mencari ibu dia. Dan insya-Allah, Ibnu Sirin walaupun dia bercampur dengan orang, dia bergaul dengan orang, dan tapi hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan terang lagi lah, pada ibarat yang berikutnya pada bab ni lagi insya-Allah, al-i'tizal 'anil nas. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.